Bertemu kembali dalam kelas sejarah PDPR tingkatan 5 Al-Biruni. Hari ini 16 Ogos 2021, hari Senin. Jam menunjukkan pukul 11.05 pagi. Okey. Sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Semoga pelajaran pagi ini diberkati dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, okey, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu kembali dalam siri PDPR, okey, siri PDPR kita selepas anda 2 minggu lah tidak ber-PDPR kerana menjawab peperiksaan. Baik, sebelum kita teruskan pelajaran ini, cikgu nak ingatkan beberapa perkara. Yang pertama, berdasarkan pengumuman oleh KPM semalam, PDPR kita dilanjutkan sehingga Oktober, sehingga Oktober, iaitu pada 3 Oktober kalau tak silap cikgu. 3 Oktober betul kan? Kalau cikgu tersilap, kita akan kembali ke sekolah secara berperingkat dan cikgu percaya pelajar tingkatan 5 akan hadir dulu ke sekolah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah berkenaan dengan soalan peperiksaan percubaan SPM. Sebenarnya dah siap. Okey, dah siap soalan tu. Okey, jadi cikgu nak awak bersedialah untuk soalan percubaan ni, semua bab masuk daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Semuanya 20 bab. Jadi kena study lah. Jadi kita ada tempoh untuk menyelesaikan sukatan pelajaran sampai akhir lah. Sekarang ni kita bab 7. Kita berada di bab 7, kita ada lagi 3 bab lah. Okey, lepas ni habis bab 8, kemudian lepas ni habis bab 7, lepas tu bab 8, bab 9, 10, 3 bab lagi. Okey, baik. Bersama cikgu di atas talian ialah Nurul Alia, Siti Mawaddah, Salina, siapa lagi ni? Okey, itu je lah. Kan? Sihat semua? Alia sihat? Sihat. Mawaddah sihat? Sihat, Ibu. Alhamdulillah. Sihat. Okey, Salina sihat? Sally sihat? Nurin sihat? Nurin Alia? Sihat, Cikgu. Alhamdulillah. Okey, tak apa Baik. Untuk pelajaran hari ini, kita akan sambung topik 7.5. Rujuk buku teks anda, kalau tak silap cikgu, muka surat 160. 7.5, sukan sebagai alat perpaduan. Okey. Oh, maaf, 152. Maaf, bukan 160, 152. Alright. Okey, dalam masa yang sama nanti students, dalam masa yang sama, okey, lepas habis kelas ni, sila kemaskini kehadiran anda dalam Telegram. Jangan lupa jangan lupa. Okey. Baik. Jom. Kita bincang sama-sama, kita belajar sukan sebagai alat perpaduan. Baik Bab 7 ni segalanya tentang perpaduan dan integrasi nasional, student sekalian Okey, sukan. Kemudian lepas ni kita akan belajar rukun negara. Kita sebelum ni telah belajar dasar pendidikan kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan. Jadi bab 7 ni adalah berkaitan dengan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Sukan juga boleh dijadikan sebagai alat perpaduan.
Okey. Dan sukan dapat mengeratkan hubungan muhibah dan menerapkan saling hormat dalam kalangan peserta ataupun atlet ataupun pemain-pemain sukan ni. Okey, ada student dah masuk. Cikgu kena accept dulu. Nurin Afrina. Okey. Baik. Ni dia Saling muhibah dan saling menghormati di kalangan peserta. Jadi sukan juga mampu mewujudkan masyarakat yang sanggup memberikan sumbangan demi kesejahteraan sosial dan juga kecemerlangan sukan negara. Okey, baru-baru ini dalam sukan Olimpik di Tokyo pelumba basikal negara iaitu Datuk Azizul Hasni bin Awang telah berjaya memenangi medal dalam acara basikal Kirin, memenangi pingat perak. Satu kejayaan yang sangat membanggakan tu sebenarnya. Dan kita lihat dalam sukan ni juga unsur perpaduan tu sangat-sangat diutamakan apabila atlet yang berbilang kaum bekerjasama untuk mencapai satu matlamat iaitu kejayaan dalam bidang sukan negara dan juga mengharumkan nama negara. Okey, baik. Kita lihat sukan juga ni introduction lah ni introduction ni. Okey, ini adalah sekadar introduction, pengenalan. Okey. Baik, kita lihat. Sukan juga diterapkan dalam pendidikan untuk mengukuhkan perpaduan sejak dari kecil lagi. Jadi perpaduan ni sangat berkesan apabila kita asuh sejak kecil lagi. Okey, ada student yang masuk lagi, cikgu kena accept. Okey, baik. Okey, jadi di sekolah merupakan tempat yang sangat berkesan untuk memupuk perpaduan. Okey. Dan salah satunya melalui aktiviti sukan dan juga co-curriculum. Baik. Okey, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan dasar satu murid satu sukan. Okey, dasar satu murid satu sukan, ni logo dia. Ingatlah ni, satu murid satu sukan. Kemudian ada satu lagi rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMUP. Satu lagi ialah RIMUP di sini. Untuk menggalakkan murid pelbagai kaum melibatkan diri dalam sukan yang digemari. Baik, dasar ni macam mana? Okey, maksudnya setiap murid yang bersekolah di bawah KPM sekurang-kurangnya akan melibatkan diri dalam satu sukan atau permainan. Okey. Jadi kalau kita luaskan lagi, dia kembangkan lagi dalam co-curriculum. Dalam co-curriculum kita ada sukan, kita ada sukan, kita ada kelab dan permainan, okey. Kita ada badan beruniform, kita ada persatuan. Ini juga aktiviti kurikulum. Jadi sekurang-kurangnya satu murid mewakili cabang-cabang ini. Sebagai contoh, Mawadah, awak badan uniform apa Mawadah? Badan uniform Ya, saya. Pandu Puteri. Pandu Puteri. Kelab ataupun persatuan? Kebudayaan. Kebudayaan kan? Satu lagi apa? Sukan. Sukan apa? Bola jaring. Bola jaring. Okey, baik. Untuk sukan ni, jangan salah anggap. Tidak semestinya murid tu menjadi pemain. Tak semestinya, salah itu. Dasar satu murid satu sukan ni, murid ni bukannya nak jadi atlet. Okey, siapa yang mampu boleh jadi atlet, memang dia memang physically memang dia adalah ahli sukan. Badan ni memang badan sukan dan dia minat pula dalam sukan tu. So dia jadi atlet, dia jadi pemain. Okey. No problem at all sebab dia memang mampu. Okey, murid yang tak boleh. Okey, kerana fizikalnya yang terhad atau ada masalah kesihatan. Okey, juga dilibatkan dalam sukan. Okey, sebab murid-murid ni bukan saja boleh jadi pemain, yang tak boleh dia akan membantu bagaimana sukan itu dijalankan. Sebagai contoh, dia jadi pengurus. Dia tak boleh main tapi dia pandai menguruskan dia punya
tim untuk masuk bertanding sebagai contoh. Ataupun dia sebagai helpers. Atau helpers contohnya dalam kejohanan sukan diadakan helpers ini akan membantu akan membantu penaja ataupun penganjur dalam menjalankan kejohanan. Contohnya helpers mengutip bola contohnya helpers membantu technician ataupun jawatankuasa teknikal dalam satu-satu acara sukan dipertandingkan. Jadi maksudnya dasar satu murid satu sukan ni, okay, tidak semestinya murid tu jadi atlet. Murid juga boleh terlibat. Selain dari atlet, dia boleh jadi apa-apa saja, pengurus boleh, pasukan sorak boleh kan, ataupun teknikal boleh, ataupun bantuan awal kecemasan boleh. Jadi dalam sukan, itulah maksudnya satu murid satu sukan. Jadi tidak terhad kepada satu kaum sahaja, semua kaum boleh menyertai. Sebagai contoh, okey, tidak boleh kita wujudkan pengenalan sukan mengikut fungsi kaum. Bola keranjang Cina, tak boleh macam tu. Sebaliknya, sukan tidak terhad kepada satu kaum tertentu, terbuka. Siapa minat silakan. Macam tu. Baik, jadi inilah dia untuk wujudkan perpaduan, kan? Nak wujudkan perpaduan, inilah dia. Ni cara ataupun tindak ataupun langkah-langkah kerajaan dasar satu murid satu sukan dan juga remove. Tujuannya untuk murid sebagai kaum ni melibatkan diri. Tak semestinya jadi atlet. Ingat tu. Okey, bila dia sertai sukan ni budak-budak suka, murid-murid suka sebab dia ada persaingan. Nampak? Dia ada persaingan, dia ada nak menang. Tapi apa yang penting sini adalah memupuk semangat setia kawan dan juga berpasukan. Itu sebabnya di sekolah secara tradisinya dah lama lagi ada kejohanan sukan tahunan sekolah, bertanding mengikut rumah sukan masing-masing. Ada kala rumah merah menang, ada kala rumah hijau menang. Ikutlah sekolah tu, kadang-kadang dia guna nama lain. Dia guna nama planet lah pula. Marikh menang lah, Pluto menang lah, macam-macam. Jadi sebenarnya bukan medal yang bilangan medal yang dikira semata-mata, tetapi semangat setiakawan dan perpasukan. Yang ni akhirnya yang mewujudkan perpaduan student. Ni dia. Apabila sekolah itu adanya student yang berbilang kaum. Sekolah kita tak nampak sebab sekolah kita punya feeder kita ataupun kita punya demografi kawasan kita ni memang majoriti Melayu. Jadi kita tak nampak sangatlah tu. Tapi kalau di sekolah-sekolah bandar kita akan nampak bagaimana student yang pelbagai kaum ni berinteraksi, dan bekerjasama untuk mencapai matlamat dalam satu-satu sukan tersebut. Dan daripada sukan inilah dia akan melahirkan atlet yang berkaliber sehinggalah ke peringkat antarabangsa, seperti Datuk Azizul Hasni bin Awang, yang baru-baru ni menang. Dan kita ada berapa ramai legenda sukan seperti Datuk Lee Chong Wei, pemain nombor 1 dunia, bekas pemain nombor 1 dunia dan dianggap sebagai legenda. Sebelum tu kita ada Datuk Misbun Siddiq, legenda juga tu, kan? Dan ramai lagi sebenarnya atlet-atlet berkaliber yang bertaraf legenda yang telah dilahirkan. Okey, baik. Ini juga cakap tadi, kan? Kejohanan olahraga tahunan kat sekolah. Kategori ikut umur, ikut kaum, bawah 15, bawah 18, macam tu lah. Yang ni pasukan, kita ada pasukan sorak memberi sokongan, Jadi itulah maksudnya dasar satu murid satu sukan. Macam-macam sebenarnya. Jadi sebenarnya seronok jadikan sukan di sekolah satu aktiviti yang seronok yang dapat mengeratkan perpaduan antara satu sama lain. Baik, itu adalah sukan di sekolah lah, peringkat pendidikan di sekolah menengah dan rendah. Baik. Masih lagi di peringkat pendidikan, kali ini kita pergi ke peringkat yang lebih tinggi iaitu peringkat universiti. Cikgu pernah mewakili universiti cikgu dalam sukan hoki, dalam satu sukan peringkat kebangsaan. Inilah dia, masuk Majlis Sukan Universiti Malaysia. Cikgu bertanding antara universiti-universiti dalam sukan hoki. Atlet yang terpilih dalam masuk ni akan mewakili negara bertanding sukan universiti ASEAN pula, macam tu tapi cikgu tak sampai ke arah itulah, kan. Baik, ini masuk tujuannya apa?
pertandingan sukan lah. Majlis sukan ni nama majlis sukan universiti tu. Okey, fungsi utama ialah menganjurkan sukan di kalangan penuntut dan juga staf universiti tempatan. Macam biasa tujuannya memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Okey, juga boleh menunjukkan kebolehan dalam sukan. Dan di sini juga kita dapat lihat ramai juga mahasiswa dan mahasiswi yang menuntut universiti menjadi atlet negara lah. Sebagai contoh pada zaman cikgu. Sekarang cikgu tak tahu lah kan. Pada zaman cikgu dulu, cikgu menuntut universiti, atlet dari Universiti Putra Malaysia UPM, ramainya atlet kebangsaan. Okay? Jadi cikgu nak kalahkan universiti diorang ni susah tau, sebab ramai atlet kebangsaan. Susah tu. Okay, tapi apa pun kita nak seronok, okay, dan kita nak sihat je sebenarnya. Macam tu. Dan masum ni dianjurkan setiap tahun ke setiap tahun rasanya. Setiap tahun. Macam itulah. Okey, dan dilaksanakan bergilir-gilir mengikut universiti. Okey, tahun ni Johor kan, tahun ni Universiti Teknologi Malaysia kan contoh. Kemudian tahun depan Universiti Sains Malaysia pula yang anjurkan. Jadi ini dapat menggalakkan integrasi antara negeri. Maksudnya atlet-atlet universiti di negeri lain akan datang ke negeri penganjur dan di situlah ada interaksi di antara mereka. Ini maksudnya menggalakkan integrasi antara negeri. Itu dia students. Okay. Alright, setakat ni faham Mawadah, Alia, Nurin dan lain-lain? Faham setakat ini? Sukan? Faham tak? Faham cikgu. Faham ada kemusykilan terus tanya. Jangan malu, jangan segan. Okey, baik. Kita sambung. Baik. Di peringkat kebangsaan, okey, kita cerita habis tadi pendidikan. Okey, sukan di peringkat pendidikan. Di peringkat kebangsaan, juga diadakan Sukan Malaysia ataupun SUKMA. Diadakan 2 tahunan, 2 tahun sekali. Yang ni atas nama negeri. Atas nama negeri tadi, atas nama universiti. Universiti, antara universiti dengan universiti. Ni antara negeri dengan negeri, namanya adalah Sukan Malaysia peringkat kebangsaan. 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Jadi SUKMA ni macam biasa juga, okey? Sama je tu tujuan dia. Berkaitan dengan perpaduan, hubungan kaum, mengeratkan hubungan kaum dan integrasi antara negeri. Sebab apa integrasi antara negeri? Sebab 13 buah negeri dan 14 lah buah negeri yang bertanding, termasuk wilayah persekutuan kan. Jadi atlet-atlet dari negeri lain dapat berinteraksi. Ini dapat menggalakkan integrasi ni. Okey, macam tu lah Jadi SUKMA pertama diadakan di Kuala Lumpur ni, tak payahlah ni. Ini tak perlu awak tahu, ni makluman saja. Yang penting kita tahu SUKMA ni adalah satu sukan 2 tahunan antara negeri. Tujuannya sama je. Okey, mengeratkan hubungan kaum dan integrasi antara negeri. Macam tu. Okey, so senang ya Baik, itu adalah Sukan Malaysia. Baik, kita lihat penganjuran sukan. Okey. Penganjuran sukan, bertaraf serantau, peringkat serantau dan juga antarabangsa juga dapat menyatukan berbilang kaum, masyarakat berbilang kaum dengan kita. Baik, Malaysia terkenal dengan keupayaan menganjurkan sukan bertaraf antarabangsa. Okey, sebagai contoh, kita pernah mengancurkan sukan Commonwealth pada tahun 1998. Pada masa itu cikgu tingkatan 3, 1998. Ya, tingkatan 3 masa itu. Okey. Dan banyak lagi sukan-sukan bertaraf serantau dan antarabangsa. Kita juga pernah menganjurkan sukan C, peringkat serantau sukan negara-negara ASEAN. Okey, sukan antarabangsa, sukan Commonwealth tadilah. Dan juga banyak lagi sukan yang kita anjur, contohnya hoki Piala Dunia pernah, Piala Thomas 1992, kita pernah anjurkan Piala Thomas 1992, kita menang. Piala Thomas, Johan, memang membanggakan. Okay, sukan C, Formula 1, Day Tour di Langkawi, banyak lagi sebenarnya. Dalam buku teks ni menyebut sekadar contoh saja kan. Okay, jadi macam biasa, tujuannya sama je, untuk menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Sebab penganjuran sukan ni melibatkan penggiat sukan, melibatkan organisasi sukan,
melibatkan institut sukan, melibatkan agensi-agensi seperti Majlis Sukan Negara, seperti Institut Sukan Negara, MSN, ISN, kan, supaya sukan ni dapat berjalan dengan lancar. Baik. Ini antara contohnya hoki Piala Dunia, Sukan Commonwealth 1998, Piala Thomas 1982. Okey, sukan pemotoran Formula 1 ni di Lita Sepang. Sekarang kita tak anjurkan lagi dah. Kita dah tamat dah. Punya lesen tu dah tamat. Okey. Di Tour di Langkawi, ni cikgu tak pasti ada ke tidak. Rasanya tak ada dengan kerana COVID ni kan. Itu dia pengejaran sukan Okey, ni tengok ni Formula 1. Okey, sukan pemotoran Formula 1 di peringkat antarabangsa lah. Okey, kita berjaya menganjurkan sukan pemotoran Formula 1 ni bukan senang ni. Okey, sebab ni adalah sukan pemotoran nombor 1 dunia Okey, yang melibatkan pengeluar kereta dan juga pemandu itu sendiri. Okey, bukan senang. Laju ni maksudnya laju Formula 1 ni dia diumpamakan sebagai teknologi enjin kapal terbang. Macam tu, laju betul. Okey. Baik. Ni Tour di Langkawi yang berbasikal lah di jalan raya ataupun di lebuh raya, okey. Alright. Baik. Itu adalah pengajaran sukan. Baik, kita lihat pula seterusnya pencapaian ataupun kejayaan Malaysia yang menjadi kebanggaan bersama. Yang ni kejayaan Malaysia ni, okey, kenapa kita kaitkan dengan perpaduan? Sebab atlet yang melakar kejayaan Malaysia ataupun yang mengharukan nama negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Okay? Sebagai contoh, Lee Chong Wei, Datuk Lee Chong Wei, adalah pemain nombor 1 negara. Dilatih oleh Datuk Misbun Sidek. Dan juga Cina tu siapa nama, cikgu tak ingat, seorang jurulatih Cina tu siapa namanya. Jadi kat situ nampak perpaduan. Kan? Jadi masyarakat, rakyat Malaysia apabila melihat kejayaan Malaysia tersebut, so dalam fikiran mereka ini adalah kerjasama antara kaum. Okey. Baik. Kita lihat kita ada melakar kejayaan dalam sukan Olimpik lah. Sebagai contoh Datuk Lee Chong Wei, Datuk Azizul Hasni dan lain-lain pernah berjaya lah dalam sukan Olimpik untuk pingat perak, pingat gangsa kan. Emas setakat ni tak ada lagi. Kita tak pernah capai pun emas dalam sukan Olimpik. Untuk sukan bola sepak kita belum lagi. Kita pernah masuk sukan Olimpik. Kita masuk sukan Olimpik tapi belum mencapai apa-apa kejayaan. Itu adalah satu kejayaan paling tinggi untuk pasukan bola sepak negara kita. Sukan Commonwealth, okey. Kita juga menempa kejayaan sukan Commonwealth, sukan Asia, sukan SEA dan juga Pesta Bola Merdeka. Okey. So, kat sini cikgu cakap tadi, pemain dan jurulatih bekerjasama tanpa mengira kaum. Sebagai contoh sukan badminton, Datuk Lee Chong Wei dilatih oleh Datuk Misbun Sidek. Okey. Begitu juga dengan Lee Ziaji tu kan, pernah dilatih oleh adik-beradik Sidek tu, Datuk Misbun Sidek dan sebagainya. Okey, pasukan hoki negara terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, dilatih oleh kaum lain juga. Contoh pasukan bola sepak negara dilatih oleh Tan Cheng Ho. Kan? Jadi ini yang maksudnya, okey, ada kaitannya dengan perpaduan. Okey, baik. Jadi jelaskanlah bahawa sukan ni dapat membentuk sebuah pasukan yang bersatu, okey, dan akhirnya saling bekerjasama untuk mencapai kejayaan. Okey. Baik, cikgu ingat lagi bowling pemain legenda negara, siapa nama, Datin ke Datuk dia dah sekarang? Datuk Shalin Zulkifli, legenda pemain bowling wanita negara memang bagus tu. Kita juga pernah melahirkan Datuk Nicole David dalam sukan squash, tapi malangnya squash ni tidak dicalonkan dalam sukan Olimpik. Okay. Tetapi kita berjaya menempa kejayaan dalam sukan squash. Selain daripada itu, sukan Paralimpik bagi orang-orang yang orang-orang OKU, orang kurang upaya, juga diadakan selepas sukan Olimpik. Jadi sukan Paralimpik akan diadakan pada, kalau tak silap cikgu, 24 Ogos ini. Untuk atlet-atlet OKU adalah dia punya acara-acara khas yang ditandingkan. Lepas ni kita boleh tengok dekat Astro ada. Baik.
Jadi inilah dia kejayaan-kejayaan Malaysia yang boleh kita banggakan. Untuk di sini awak boleh menyebut contoh-contohnya tadilah. Kalau nak buat esei dan sebagainya kan. Awak boleh menyebut contoh. Contoh kat bawah ni kita tengok pasukan hoki kebangsaan. Balik dunia salah 75 di sini. Ni cikgu cakap tadi pasukan bola sepak kebangsaan melayakkan diri ke Sukan Olimpik yang dianjurkan oleh Rusia pada ketika itu tahun 1980. Okey, ni piala Thomas. Okey. Pada tahun 1967 kita dua kali Johan. Satu lagi tahun 1992 zaman Razif Siddiq, Misbun Siddiq, Fu Kongkiat tu. Okey. Baik. Dan banyak lagi lah. Okey. Itu sekadar contoh saja kejayaan Malaysia. Contohnya Datuk Lim Chong Wei menjadi Johan, menjadi ranking nombor 1 dunia. Awak boleh masukkan yang terkini. Datuk Azizul Hasni Awang menang pingat perak dalam Sukan Olimpik Tokyo 2020. Macam tu. Alright. Baik, kita lihat seterusnya. Baik, laungan Malaysia boleh. Ini laungan keramat ni. Laungan Malaysia boleh. Okey, baik. Jadi laungan Malaysia boleh atau slogan Malaysia boleh ni, dia menunjukkan patriotisme rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan budaya, menyokong pasukan Malaysia yang bertanding dalam kejohanan sukanlah terutamanya peringkat serantau dan antarabangsa. Okey, kita tengok sejarah bila digunakan slogan Malaysia boleh ni. Untuk kempen Malaysia menjadi tuan rumah Piala Thomas dan Uber. Okey, ni badminton lah. Pada masa itu Malaysia berkempen nak jadi tuan rumah untuk badminton Piala Thomas. Piala Thomas tu untuk lelaki. Uber ni untuk perempuan, Piala Uber untuk perempuan. Pada tahun 1982 di Kuala Lumpur. Dan Olimpik di Sepanyol, dan Sukan C di Singapura 1983. Jadi, dia apa nama slogan Malaysia boleh ni dicipta supaya penyokong-penyokong dapat melaungkan untuk menyokong pasukan kita. Dan laungan Malaysia boleh buat kali pertamanya dilaung lah dengan begitu semangat sekali dalam perlawanan badminton Piala Thomas 1982, terutama pada peringkat akhir Malaysia menentang Indonesia. Memang gawat sekali pada ketika itu. Kan? Jadi awak boleh tengok kat YouTube bagaimana Malaysia menang Piala Thomas tersebut pada perlawanan akhir menentang Indonesia. Memang hebat sekali. Baik, cuba kita lihat sini, di bawah ni, tengok bawah ni, kita tengok kat sini kita tengok, ini adalah jurulatih lah ni. Ni jurulatih ni. India tak? Ini Cina, Fu Kok Kiong. Ini Melayu lah. Ini adik-beradik Siddiq ni. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa pasukan badminton terdiri daripada pelbagai rakyat yang pelbagai kaum dan dapat membentuk perpaduan sebenarnya. Baik. Ni laungan Malaysia boleh menjadi perangsang semangat kepada rakyat Malaysia. Baik, itu dia laungan Malaysia boleh. Baik, kita lihat Baik, kejayaan Malaysia, kita kecapi hasil daripada peranan organisasi dalam perkembangan sukan. Kita wujudkan organisasi, agensi-agensi tertentu, persatuan-persatuan sukan tertentu supaya dapat mengembangkan lagi sukan negara, dapat mencungkil bakat-bakat baru, kan? Dan yang penting memupuk perpaduan kaum. Baik, antara agensi yang penting ialah Kementerian Belia dan Sukan Negara. Ni dia Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia dan juga Persatuan Sukan Peringkat Kebangsaan dan juga Negeri. Contohnya FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia. Antaranya lah persatuan, contohnya BAM, Persatuan Badminton Seluruh Malaysia. Dan dalam agensi pertubuhan tersebut adalah pegawai-pegawai yang mengurus. Yang ni cikgu cakap tadi. Mereka ni
Okey, mereka ni tidak terlibat sebagai atlet, tapi mereka ada kemahiran untuk mengurus organisasi supaya sukan ni dapat diperkembangkan. Kita ada pegawai pengurusan, kita ada pakar pembuatan sukan, pegawai teknikal, kita ada panel kejurulatihan. Dan ramai juga antara pegawai-pegawai ini bekas atlet negara yang menyambung pelajaran. Ada juga sebenarnya. Dan terdiri daripada pelbagai kaum mengikut bidang kepakaran masing-masing. Kan? Kita lihat macam mana Datuk Misbun Siddiq, okey, melatih Datuk Lee Chong Wei, Datuk Misbun Siddiq memang pakar lah dalam badminton ni. Jadi sehingga Datuk Lee Chong Wei menjadi pemain nombor 1 dunia. Kan? Macam itulah. Alright, itulah dia peranan organisasi, okey, dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum. Okey? Baik. Setakat ni okey, student? Setakat ni okey tak? Setakat ni okey? Respon? Ada nak tanya? Silakan. Student ada nak tanya? Okey. Silakan. Sila. Okey, mau dah? Okey. Cikgu Okey, teruskan. Saya teruskan dulu kot. Okey, cikgu teruskan Baik, seterusnya. Kepimpinan yang berwibawa. Okey. Baik, kejayaan sukan di negara kita merupakan hasil pengurusan cekap dan teratur lah, sudah semestinya. Kita lihatlah contoh lain. Contoh lain seperti Johor Darul Takzim. Sebuah kelab yang berjaya, kelab bola sepak yang berjaya di Malaysia. Berjaya sehingga diiktiraf oleh luar negara. Okey. Tiada satu negeri pun yang dapat ataupun kelab di Malaysia yang boleh mengikut, yang boleh bersaing dengan JDT setakat ni. JDT dah tidak bergantung. Dia tak bergantung kepada persatuan sukan negeri mereka untuk bagi bayar gaji. Tak. Mereka sudah ada dana mereka yang tersendiri. Mereka sudah ada jenama mereka yang tersendiri. Sehingga terkenal di serata dunia. JDT. Itu JDT. Sebab apa? Faktornya adalah kepimpinan berwibawa. Siapa nombor 1 dalam kelab JDT itu? Iaitu Tengku Mahkota Johor. Kan? TMJ. Tunku Ismail. Itulah dia. Jadi dalam kepimpinan berwibawa ni, orang nombor 1 dalam persatuan ini akan memastikan supaya sukan diuruskan dengan cekap dan teratur. Sebagai contoh, inilah dia. Orang-orang nombor 1 sukan dalam persatuan. Ni dia, nampak Jadi, dengan ketokohan orang-orang ini atau individu-individu ini, sukan dapat dikembangkan. Sukan dapat melakar kejayaan. Bakat-bakat baru akan dapat dicungkil. Dan kita lihat pelibatan di dalam kalangan kerabat-kerabat diraja dan ahli politik sebagai penaung ataupun presiden Persatuan Sukan. Sebagai contoh, Allahyarham Sultan Haji Ahmad Shah pernah menjawat Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia. Ni dia pada tahun 84 hingga 2014. Sebagai contoh, Allahyarham Sultan Azlan Muhyiddin Shah pernah jadi Presiden Konfederasi Hoki Malaysia. Ni dia. Begitu juga dengan Presiden Majlis Olimpik Malaysia, Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jaafar. Ni dia. Dan juga Datuk Syekh Kok Chi, SU Agong Majlis Olimpik Malaysia. Jadi mereka ini semua adalah pemimpin yang berwibawa, orang nombor 1 dalam sukan ataupun persatuan. Jadi atlet-atlet, bekas-bekas atlet pula menjadi pengurus atau jurulatih sukan. Sebagai contoh, atlet yang dah bersara, mereka akan mengambil lesen jurulatih, ataupun sambung belajar dalam bidang sukan, contohnya sains sukan, dan kembali semula dalam sukan mereka bukan lagi sebagai atlet tetapi sebagai jurulatih, dan juga mungkin pengurus, kan, mungkin juga pegawai-pegawai teknikal. Jadi mereka ada pengalaman ditambah dengan ilmu-ilmu kejurulatihan atau ilmu-ilmu sains sukan mereka dapatlah membantu bakat-bakat baru ni mengembangkan keupayaan mereka. Macam itulah. Baik. Okey, itulah dia. Banyak lagi ramai lagi. Tan Sri Darshan Singgil,
PKBM, Presiden PKBM, Persatuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Datuk Peter Palapan, SU Agong, Konfederasi Bola Sepak Asia Malaysia. Okey, baik students. Okey, jadi kesimpulannya, sukan berupaya mengukuhkan perpaduan antara kaum di kalangan masyarakat Malaysia. Okey, tu. Memang tidak dapat dinafikan. Okey, benarlah bahawa sukan dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum. Jadi bila kita kukuhkan perpaduan, rakyat akan dapat hidup dengan harmoni. Okey, bayangkan masa Datuk Azizul Hasni, Datuk Azizul Hasni sedang bertarung ataupun compete pada perlawanan akhir di Kirin. Okey, di kaca TV televisyen yang tengok tu ramai masyarakat kita atau rakyat kita yang tengok perlumbaan tersebut, termasuklah yang berbagai kaum ni menyokong Datuk Azizul Hasni, termasuk Datuk Lee Chong Wei sendiri. Kalau awak nak tahu sehingga Datuk Lee Chong Wei tweet kepada Azizul, jangan sedih, di Rio gangsa, di Tokyo emas, di Paris cuba teka, mestilah emas, macam tu. Jadi itulah cikgu cakap tadi, dia dapat menuntut masyarakat lebih sopan, berintegriti. Sebab sukan ni disiplin. Siapa pernah menjadi atlet sangat akan tahulah disiplin tu macam mana. Okey, tak boleh datang lewat masa training, tidak boleh masa berlatih ataupun masa bersukan, masa bertanding, tidak boleh mencetuskan isu-isu rasis, memang tak boleh sama sekali. Mestilah bertanggungjawab. Jadi ini akan membentuk keharmonian dan perpaduan kaum. Okey, okey. Dan cikgu percaya rakyat Malaysia ni rakyat yang cintakan sukan sebenarnya. Okey, walaupun bukan atlet tetapi sekurang-kurangnya mereka akan menonton di kaca TV. Macam tu. Baik, begitulah student. Okey, sukan sebagai alat perpaduan. Tak kiralah yang masuk tu murid. Seawal daripada budak kecil lagi di sekolah rendah telah diperkenalkan dengan sukan dan rekreasi kan. Ataupun dia ni adalah mahasiswa kan, ataupun dia ni bukan juga atlet tetapi dia adalah penggiat sukan. Seperti pengurus-pengurus, presiden-presiden pertubuhan sukan, ataupun mungkin sebagai pegawai-pegawai barisan-barisan jurulatih. Ataupun kalau tidak pun mereka ni adalah rakyat Malaysia kan, sekurang-kurangnya memberi sokongan kepada pasukan negara ataupun pasukan kegemaran masing-masing di kaca-kaca TV. Macam itulah sukan sebagai alat perpaduan. Cikgu ada soalan ni sejauh manakah cuba tengok soalan di sini, sejauh manakah sukan ni dapat memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Bila awak nampak kata tugas sejauh manakah, maksudnya ini adalah soalan kebat menganalisis. Awak kena ukur sukan ni boleh memupuk perpaduan integrasi nasional. So sebenarnya mudah saja. Macam mana nak ukur? Pelibatan masyarakat antara kaum dalam sukan. Cerita itu topik dia sebenarnya dia nak. Awak kena dalam esei awak kena buat satu esei pelibatan semua masyarakat antara kaum. Masyarakat lah, tak kira tanpa mengira kaum terlibat dalam sukan. Dan ini boleh memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Okey. Jadi awak boleh buatlah apa soalan tersebut. Okey. Macam mana? Okey? Mawadah, okey tak? Satu soalan. Silakan Mawadah. Banyak pun tak apa. Okey, silakan. Tapi saya rasa soalan macam terlampau sensitif. Boleh ke? Tak apa. Cikgu tapis lah. Boleh cikgu? Boleh, silakan. Saya nak tanya pendapat cikgu, kan kalau kita tengok sekarang ni kan, sukan dominasi oleh sesuatu kaum, macam bola sepak, kaum Melayu, kalau badminton, kalau atlet profesional ni mesti majoriti Cina. Pendapat cikgu. Okey, pendapat cikgu lah. Baik, sebenarnya itu bukan menjadi isu besar pun, tak menjadi isu besar sebab cikgu percaya sukan ini dia tengok yang pertama kan, memang benar yang pertama dalam satu sukan tu kita nak adanya perpaduan dan integrasi. Okey, itu nombor satu. Baik.
Tetapi kalau kita lihat dari segi situasi atlet ataupun pemain, okey, terdiri macam didominasi oleh satu-satu kaum, betul tak? Sebagai contoh bola sepak, pemain bola sepak banyaknya Melayu. Ada tak Cina? Ada, tapi jarang. Okey, baik, bukan kat situ sebenarnya. Jadi tidak semestinya, okey, dekat sini, tidak semestinya sukan itu, kan cikgu cakap sukan juga selain daripada perpaduan kaum, sukan juga ni berdasarkan minat, ikut minat mereka. Kan, minat mereka. Yang mereka nak masuk bola sepak boleh. Nak masuk bola keranjang boleh. Tetapi at the end, untuk mereka nak jadi atlet, mereka kena compete. Mereka kena compete. Nak compete mesti ada kemahiran dulu. Mesti ada kemahiran dulu dan juga especially bakat. So, cikgu nak ulas sekarang kan. Okey, sekarang okey, betul benar ada macam sukan itu didominasi oleh kaum tertentu. Sebenarnya nampak macam tapi sebenarnya tidak. Kalau contoh bola sepak kan, kita tengok banyaknya Melayu kan. Mana Cina pergi? Ada Cina, tapi Cina ni jurulatih. Contohnya contoh pasukan bola sepak kebangsaan pernah dilatih oleh jurulatih berbangsa Cina sekarang Tan Cheng Ho, dan sebelum tu siapa India tu? Cikgu dah lupa. Raja Gopal. Raja Gopal. Dan sebelum tu sukan Olimpik, pasukan bola sepak Malaysia sukan Olimpik Moskow. Yang itu betul. Pemainnya memang ada bangsa Sing, ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina. Itu kita nampak. Tapi sekarang memang kita ternampak kat situ, tapi kita nampak di barisan lain pula. Kalau kita lihat di bahagian pengurusan, ramai juga yang bukan Melayu. Yang melibatkan diri dalam bidang pengurusan sukan ni. Dan pada cikgu, dia tak boleh jadikan isu lah kan. Tak boleh jadikan isu. Sebab contohnya kita tak halang juga. Yes, kita nampak macam satu-satu sukan ni dikuasai oleh kaum tertentu. Tetapi at the same time, kaum tu nak masuk sukan bola sepak, tak ada masalah. Sebagai contoh, Cina kita tengok banyaknya dalam badminton dan juga satu lagi bola keranjang. Tak ada isu pun. Dan mereka pun mengalu-ngalukan orang Melayu masuk dalam tim tersebut. Dia tak ada masalah kat situ. Dan kita tengok barisan-barisan jurulatih, kita tengok barisan kepimpinan sukan mereka ada juga terdiri pada kaum-kaum lain. Jadi macam tu lah. Masuk di sini, cikgu buat kesimpulan Mawadah Maksudnya, tidak boleh kita buat satu peraturan ataupun satu penetapan, sukan ni untuk kaum ni, tak boleh. Tak boleh. Dia tak ada masa tu. Tetapi sekarang kita tengok banyaknya macam tu, sebenarnya itu kebetulan saja dalam macam mana minat masing-masing. Kan? Minat masing-masing. Contohnya orang Melayu ni memang dia suka minat bola sepak. Memang dia bola sepak banyaklah kan. Tapi ada juga orang Melayu yang masuk pasukan bola keranjang, ada, ramai juga sebenarnya. Tapi banyaklah orang Cina kan. Jadi isu lah Mawadah sebenarnya. Sebab cikgu dulu pernah cikgu ada pengalaman lah kan dalam pasukan, dalam cikgu masuk hari tu. Kalau cikgu tengoknya bola sepak memanglah ramainya Melayu. Tapi kalau badminton, Cina. Tapi kita tengok dia punya barisan kejurulatihannya pula, ramai Melayu. So di situ ada perpaduannya dekat situ juga. Dan ada juga universiti tu apabila dia bertanding, contohnya pasukan badminton ni, dia akan berlawan dengan pasukan yang kaum lain pula. Di situ ni ada interaksi. Dekat situlah dia. Mawadah. Faham Mawadah? Gitulah Mawadah. Jadi sukan ni walaupun macam kita nampak ada macam didominasi, sebenarnya itu pada mata kita lah. Cikgu pun sama berpendapat demikian. Tapi bila kita tengok, kita masuk dalam, cikgu orang sukan dulu. Kita masuk dalam sukan tu kita faham. Kita faham. So dia orang sukan ni dia akan terbuka. Dia punya sikap dia open minded. So dia tak kisah sebenarnya. Sebab nanti dalam perkembangan sukan kan cikgu dulu pernah duduk di perkembangan sukan, cikgu masuk dulu. Kat situ kita gaul. Kan? Bergaul dengan orang Cina, orang India. Kat situlah sebenarnya. Okey Mawadah. Setakat ni. Jelas. Macam itulah kan. Pada mata kita je, tapi sebenarnya tidak. Dia tak didominasi. Tak didominasi. Kita buka ruang seluas-luasnya kepada semua yang minat.
Yang berminat pun dia minat masuk. Okey, kita tengok pula dia punya kemahiran macam mana. Kita tengok pula bakat dia. Kat situ ada tapisan-tapisan untuk mewakili negara ataupun untuk mewakili daerah, negeri kan. Untuk main saja-saja apa lebih-lebih lagi lah kan. Okey, main basikal. Lantaklah siapa nak main. Lelaki, perempuan, budak-budak, kanak-kanak, Cina, Melayu, dah mainlah basikal. Beli basikal main kan. Main silakan. Kita tak halang yang tu. Tapi untuk compete, untuk bertanding. So dia ada ukuran-ukuran dia kan. Macam cikgu cakap tadi. Mestilah berkemahiran, berbakat kan. Dia adalah saringan-saringan dia. Okey, sorry tiba-tiba talian terputus. Sampai mana cikgu? Allah hai. Sampai mana? Cikgu cakap seorang-seorang. Cih, dah sampai mana ada? Oh, mau ada? Sam- Sampai
Cikgu cakap seorang-seorang tadi. Aduh. Tahu macam ni tak apa Kami lah. ingatkan kami yang keluar tadi. Ingatkan internet Itulah. kami yang slow. Semua pakai Aduh. keluar. Aduh. Okay, tak apa. Kita pun okay. Jadi kita tengok balik kat sini. Mana pula? Okay, kejap cikgu buka balik. Macam mana boleh terputus ni? Tak apa. Biasalah kan. Cikgu buka balik. Okay, buku teks. Sebentar kejap cikgu nak buat kesimpulan. Lagi 6 minit lagi tu. Buku teks tingkatan 5. Cikgu cakap seorang-seorang lah tadi. Okay. Sekejap Sebentar, cikgu tak jumpa buku teks ni. Sekejap. Okey. Baik, cikgu share screen sebentar. Kenapa tak boleh share ni? Lost lagi. Okey, sorry. Internet tak stabil ni. Cikgu dah check, cikgu punya data banyak lagi. Okey, bayar bil dah. Tadi tak stabil lagi ni kot. Okey, last sekali cikgu nak buat kesimpulan sebentar. Okey, sebentar cikgu nak share cikgu punya buku teks ni. Okey, sebentar. Okey, nampak tak buku teks? Student? Tak keluar lagi ke? Tak keluar lagi? Dah nampak dah? Tak keluar lagi? Dah, okey dah. Nampak tak? Dah, okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Cikgu buat penutup lah Sekarang pukul 12 dah. Kita habis pukul 12. Okey, baik. Begitulah student. Dah, cikgu tak ingat dah apa cikgu cakap last tadi. Tiba-tiba, aduh. Allahuakbar. Tak apalah nak macam mana kan. Jadi begitulah Jadi sukan ni memang satu alat untuk memupuk perpaduan yang kita asuh dia, kita dedahkan kepada rakyat seawal sejak kecil lagi, iaitu di peringkat sekolah rendah lagi. Yang mana di sekolah rendah tu sukan melalui dasar satu murid satu sukan, yang mana dasar tu murid boleh memilih sukan masing-masing mengikut minat mereka, walaupun mereka sebenarnya mereka tidak bangka kaki bangku, tak boleh main bola ataupun mereka tak tahu memain badminton, tetapi mereka berhak memilih sukan tersebut. Jadi sekolah perlu menyusun aktiviti kepada murid-murid ini supaya mereka boleh menceburi dalam bidang sukan mengikut minat masing-masing. Jadi sekolah boleh buatlah kejohanan sukan untuk orang-orang ini atau murid-murid yang bukan atlet ni kan. Yang atlet dia akan jadi penganjur. Kan? Atlet akan jadi penganjur. Contoh kita nak buat kan. Jadi yang masuk syarat dia yang atlet sekolah tidak dibenarkan masuk. Dia akan jadi helpers pula. Jadi yang masuk siapa yang bukan atlet sekolah? Bawa betul. Dah lama dah sekolah kita tidak lancarkan dasar satu murid satu sukan ni. Sebab apa? Kerajaan kita dah bertukar.
Bertukar. Dulu masa era Barisan Nasional Memerintah, kita memang mengamalkan dasar satu murid satu sukan ni. Sekarang tidak lagi lah. Okey. Okey, jadi kita juga menganjurkan sukan di peringkat universiti, okey. Kemudian penganjuran di peringkat kebangsaan, kemudian peringkat serantau dan antarabangsa. Kita juga melakar beberapa siri kejayaan dalam bidang-bidang sukan tertentu, okey. Kita juga pernah menjadi penganjur sukan bertaraf dunia, okey. Semuanya untuk perpaduan kaum sebenarnya. Okey, pelajar Okey, dah pukul 12 dah. Ada nak tanya lagi? Ada nak tanya? Silakan. Okey, Mauda okey. Alia okey. Tak ada. Sally okey. Tak ada dah kan. Jadi okey, sepatutnya hari ni cikgu nak masuk rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara kan. Tapi tak apalah, kita akan masuk 7.6 ni pada hari Jumaat ni. Jadi hari Jumaat ni kita belajar topik ini, awak baca dulu dan kita habis bab 7. Jadi Isnin minggu depan kita akan masuk bab 8 pula. Kita akan masuk bab 8 Isnin minggu depan. Okey, jadi macam itulah. Baik, untuk soalan ni, ni soalan ni, awak salin soalan ni. Okey, cikgu copy soalan ni. Okey. Copy soalan ni, Ctrl C. Cikgu masuk dalam Telegram. Okey, awak jawab. Cikgu dah masuk dalam Telegram. Awak jawab awak jawab sejauh manakah sukan. Okey, cikgu ulang balik macam mana nak. Ya? Ada nak tanya? Awak dah jawab ke? Bukan ke soalan yang Bila? Dah. Yang cikgu tak ada itu kan? Dah jawab dah? Vaksinasi. Ya, ada tak cikgu tanda? Dah. Cikgu tak? Oh ya ke? Astagfirullah. Dah, cikgu dah tanda. Cikgu tak ingat dah. Oh ya, betul. Cikgu, okey, sekarang ni kita ulang balik lah. Cikgu ulang semula ni. Yang itu awak belajar secara kediri. Cikgu tak ada. Hari ni kita bersemuka lah betul-betul kan. Cikgu dah tanda. Okey, tak apa dah. Kira okey dah tu. Okey, ulang kaji tak payahlah. Jadi cikgu padam balik lah dalam Telegram ni. Nanti keliru pula. Okey, delete. Okey, baik. Baik, untuk pelajaran hari Jumaat ni, awak baca dulu 7.6, rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Ini masuk dalam peperiksaan percubaan ni. Okey, tajuk-tajuk fokus peperiksaan percubaan, cikgu akan beritahu lebih awal. Hari ni ke esok ke? Jadi awak boleh study. Okey, untuk kertas 2 lah untuk kertas 2 supaya awak boleh buat ulang kaji berfokus. Okey, jadi itu saja dari cikgu. Jam pun telah menunjukkan pukul 12. Minta maaf kalau cikgu ada terkasar bahasa dan terkasar kata. Dan cikgu buat pesanan yang ikhlas. Pelajar-pelajar sekarang kita menghadapi situasi yang sangat mencabar. Yang mana kita tahu PDPR disambungkan lagi buat kali yang kelima PDPR 5.0. Kan. Patutnya kita kembali sekolah pada 26 bulan Julai yang lalu. Tapi ditunda kepada 1 bulan 9, tunda lagi kepada Oktober pula. Jadi sangat-sangat mencabarlah. Jadi banyak sebenarnya topik-topik yang awak perlu catch up. Terutama mereka yang sering skip kelas. Susah Yang dah attend kelas pun dia tak terima perfect, dia tak terima banyak. Sebab